Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel saya Syazli Ishak. Hari ini cikgu nak masuk tajuk yang baru. Okey, tapi sebelum tu saya minta untuk like, comment, share dan juga subscribe channel saya Syazli Ishak. Semoga perkongsian ini membantu kamu semua untuk menghadapi peperiksaan yang akan datang. Jom kita belajar tajuk yang baru. Okey, tajuk kita pada kali ini ialah reka bentuk makanan. Tapi sebelum itu, saya mohon izin untuk menggunakan slide yang disediakan oleh cikgu ini. Okey, semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Kita tengok satu persatu. Baiklah, yang pertama ialah takrifan reka bentuk makanan, iaitu menggunakan kreativiti dan inovasi dalam menukar idea kepada bentuk makanan. Kreativiti kita sedia maklum, kreativiti ini kita menghasilkan sesuatu, untuk kepentingan semua, untuk memberi manfaat kepada semua. Manakala inovasi ini kita menambah baik benda yang sedia ada. Baiklah, okey, apakah faktor yang mempengaruhi reka bentuk sesuatu makanan? Okey, ada 4 dari sini: budaya, sosial, tempat dan gaya hidup. Okey, contoh kalau budaya ni, budaya negara mana yang biasa menghidangkan hidangan seperti ini? Okey, kalau kita tengok daripada gambar pun kita dah tahu ini adalah sushi. Sushi berasal daripada Jepun. Okey, seterusnya. Pau manakah yang menunjukkan gaya trend terkini? Adakah pau yang berwarna putih, ataupun hijau dan merah ini, ataupun yang di bawah? Anda boleh teka, sebab pau ini pun, kuih ini aneka kuih ini sebenarnya mengalami satu evolusi sebenarnya. Dia mengikut kepada trend sekarang. Okey. Alright, seterusnya ialah aspek reka bentuk makanan. Okey, yang pertama ialah proses, kaedah dan ruang tempat produk diproses, diedar dan digunakan. Kemudian makanan dari segi estetika, komunikasi, perwakilan, peralatan dan perkakasan yang digunakan untuk menyediakan mengambil makanan, dan semua aktiviti komunikasi yang dilaksanakan untuk mempromosi produk makanan. Itu aspek yang terlibat. Okey, sekarang ni kita pergi kepada dua kategori reka bentuk makanan, iaitu susun atau makanan dalam pinggan atau pembekas, dan juga reka bentuk makanan itu sendiri. Ini dua benda yang berbeza. Susun atur ni kita dekorasi pada bekas tersebut. Contoh pada plate ataupun pada pada box. Okey, manakala reka bentuk makanan itu sendiri, macam mana kita menambah dekorasi pada makanan itu sendiri, yang menjadikan makanan itu lebih menarik dan tampak bergaya. Alright, seterusnya 2.62, masih lagi tahap pengusahaan yang pertama. Kenapa pentingnya reka bentuk makanan? Okey, yang pertama ialah pembangunan sains dan teknologi moden. Dia mempengaruhi pembangunan sains dan teknologi moden kerana makanan yang dihasilkan akan melalui beberapa proses yang menggunakan mesin, melalui kilang dan sebagainya. Jadi kita perlukan diperlukan sains dan teknologi di situ. Kemudian kebebasan memilih kepada pengguna. Ini adalah memang menjadi hak pengguna itu sendiri untuk memilih makanan yang mereka suka. Kemudian menzahirkan nilai estetika, melindungi etika sosial dan juga faedah kepada pengusaha. Baiklah, kebebasan memilih kepada pengguna, kita tengok pendapatan pengguna mempengaruhi pemilihan makanan, perubahan cita rasa dan gaya hidup pengguna. Ini kalau kita tengok dekat sini, kalau seorang pengusaha itu sendiri dia ingin berniaga untuk menambahkan pendapatan, ataupun itu adalah pendapatan, memang pendapatan harian pengusaha tersebut. Jadi produk yang ataupun makanan yang dipilih itu sebenarnya mempengaruhi. Dia kena ikut trend ataupun kena ikut gaya dan tempat dan sebagainya, ikut pada aspek yang dalam reka bentuk makanan itu tadi. Manakala dari segi perubahan cita rasa dan gaya hidup pengguna ni, dia nak kena tahu apakah cita rasa ataupun tekak selera masyarakat terkini. Alright. Okey, seterusnya menzahirkan nilai estetika.
boleh menambah nilai tambah produk supaya berpotensi dipasarkan. Okey, kalau kita tengok yang ni apa ni, ni pulut kuning ni, tiada nilai estetika, kurang nilai tambah dan sukar dikomersialkan. Sebenarnya pulut kuning ni kalau dimakan macam ni pun memang sedap. Tak kita cicah dengan kuah kari pula kan, memang sedap. Tapi kalau pulut kuning ni ditambah dengan nilai estetika, dijadikan sebagai hantaran kahwin. Biasanya kalau kita nampak dalam majlis persaraan, dalam majlis hari jadi, majlis berhatan dan sebagainya, pulut kuning ni didekorasi seperti ini untuk tampak lebih nilai estetika. Alright, seterusnya kita pergi kepada melindungi etika sosial. Ini penting agar tidak menyentuh sensitiviti kaum dan agama tertentu. Dalam bab makanan ni, kita kena jaga sensitiviti seperti itu. Sebab apa? Dia melambangkan budaya masyarakat setempat. Okey, melambangkan agama. Contohnya kuih bulan ialah kuih tradisional Cina yang dimakan untuk menyambut pesta pertengahan musim luruh. Okey, kuih bulan ni dikekalkan nama dan resepinya, namun berbeza reka bentuk yang dihasilkan oleh pengusaha Melayu. Walaupun kuih bulan ini asalnya daripada masyarakat Cina, tetapi dikomersialkan oleh usahawan-usahawan yang lain, contoh Melayu, India dan sebagainya, tapi dia masih kekalkan resepi dan juga dia punya dari segi rasanya, tetapi dari segi bentuknya dah diubah suai. Nampak tak di situ? Kita nak kena jaga sensitiviti kaum. Okey, seterusnya kita berikan faedah kepada pengusaha. Inovasi makanan yang sentiasa berubah menarik perhatian pengguna untuk mencuba. Kalau kita tengok dekat sini, KFC lah, kalau KFC, McDonald, dia kalau kamu pergi di US, di Jepun, kita takkan nampak McDonald tu ada contohnya McFlurry durian. Tak ada, di sana tak ada. Sebab apa? Di sana diikut pada trend budaya setempat. Macam kita di sini ada durian dan sebagainya. Kemudian kalau kita tengok di McD tu ataupun di KFC, ada sahaja menu-menu yang special yang menggambarkan budaya-budaya Malaysia. Okey, seterusnya pembangunan sains dan teknologi. Pelbagai jenis mesin dan alatan dicipta untuk memudahkan reka bentuk makanan ini dihasilkan. Ini penting sebenarnya. Ia sebenarnya membantu dan menjimatkan masa lah sebenarnya. Kalau dahulu kita nak buat kuih bahulu tu, kita nak kena ada acuan ataupun loyang dia. Tapi sekarang ni dah tak ada dah. Sekarang ni dah senang. Semua mesin yang dicipta ini membantu pengusaha untuk jimatkan masa, kos dan sebagainya. Okey, seterusnya kepelbagaian etika budaya. Budaya yang berbeza menghasilkan reka bentuk makanan yang berbeza. Kalau kita tengok di dalam buku teks kamu pun ada diberikan visual gambar seperti ini. Contohnya kita ada makanan-makanan yang menggambarkan budaya, etika masing-masing. Okey, seterusnya kita pergi kepada tajuk yang ketiga. Ini masuk tahap pengusahaan yang kedua, mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Okey, kenapa banyak alatan dan perkakasan dicipta dalam penyediaan reka bentuk makanan? Agak-agak kenapa? Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, di sini ada 4 contoh peralatan yang terlibat. Yang pertama kita ada alatan memotong, alatan menghidang, alatan menghias dan juga alatan membentuk dan juga mengukir. Okey, kita tengok satu persatu, iaitu alatan memotong. Okey, ini adalah pisau tukang masak. Fungsinya paling banyak digunakan sesuai untuk potong semua bahan. Semua jenis bahan kita boleh gunakan pisau ini. Kemudian kita ada pisau bergerigi untuk potong makanannya lembut tetapi permukaan kulitnya keras. Contohnya roti lah. Roti kalau kamu tengok permukaan luarnya keras kan, tapi di dalamnya lembut. Dengan kita gunakan pisau bergerigi ini, ia tidak merosakkan tekstur roti tersebut. Okey, seterusnya pisau penyisih. Okey, pisahkan daging daripada tulang lah.
Kalau kita tengok pada gambar tersebut kita boleh nampak kita untuk buang urat dan lemak pada daging, buang tulang ikan, kita boleh gunakan pisau ini. Okey, seterusnya pisau bulan sabit. Ini untuk memotong halus herba dan sayuran. Okey. Kemudian kita ada paring knife ataupun pisau paring. Potong buah, sayur, kupas bawang, bentuk yang sama dengan chef knife, cuma dia lebih kecil je. Okey, seterusnya kita ada pisau pengupas untuk mengupas kulit buah ataupun sayuran. Alright. Seterusnya kita pergi kepada alatan membentuk dan juga mengukir ataupun pisau ukir ni. Untuk mengukir buah-buahan dan sayur-sayuran. Pisau ni memang kecil, tetapi dia memberi impak yang besar. Kemudian kita ada turning knife ataupun kita panggil pisau turning ni. Dia membentuk dan merapi dan membuang kulit buah dan sayuran. Alright. Kemudian kita ada Parisian scope. Ini untuk kita dapatkan bentuk bulat pada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nampak tak seperti dalam gambar? Okey, kemudian kita ada cutter ataupun penerap ni membentuk dough mengikut acuan penerap. Alright. Seterusnya untuk alatan menghias kita ada pisau pelepah. Okey, yang ni contoh pada gambar untuk kita ratakan permukaan kek. Kemudian kita ada redai kek, nampak tak kegunaan dia? Alright, seterusnya tiup icing dan bake icing ni. Okey, kita boleh masukkan kita punya bahan kita ke dalam tu untuk kita dapatkan bentuk yang kita nak. Kemudian kita ada meja pemutar kek lah. Alright. Alatan menghidang. Okey, alatan menghidang. Okey, perkakasan yang terlibat. Ni contoh alatan menghidang tadilah. Kita letakkan dalam bekas pinggan. Kemudian kalau di hotel kita boleh nampak lah set peranggu meja dan sebagainya ni. Kemudian ini alatan perkakasan. Okey, kita ada blender ataupun pengisar, kita ada pengadun roti, mesin pengisar jus buah-buahan dan juga mesin pengadun. Okey, ini periuk nasi serbaguna lah ataupun kita panggil pressure cooker. Dan yang ni adalah ketuhar microwave. Okey, semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Okey, stay tune, kita akan sambung untuk part yang kedua. Assalamualaikum.